Mudah-mudahan kuliah maghrib pada malam ini dan kita sama-sama baca doa kita. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil kiram syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad al-muttaqin wa fadlan jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maksudnya hanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang beriman dengan Allah dan juga akhirat. Setiap mereka itu berikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yumlahalukum hatta hawahu taba'an lima ditubih. Maksudnya tidak boleh iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya aku atau cenderung kepada apa yang kau, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'an wa ta'lim wa tazaffur wa tazkir wa naf'a wal intihar wal ibadah istifadah wal asa ala tamasukin bi kitabillah wa sunnati rasulih wal mu'an dan huda wa dalalati ila khairi muslimu illah Allah Ta'ala wa Rasulullah. Amati sunatan beriman. Surahnya sembilan, kemudian sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Dapat bersama tuntas dengan pada malam ini. Kita sambung kitab asas akidah, ya, insyaallah. Jadi malam ini kita lihat pada hukum akal, hukum adat dan hukum syara'. Yang pertama hukum akal. Apakah dikatakan hukum akal? Benar apakah yang dikatakan hukum adat? Benar apa dikatakan hukum syara'? Baik, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi kalamin. Hukum akal adalah pikiran ataupun akal budi, yaitu kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada manusia sehingga boleh dibezakan antara manusia dengan hewan. So, apakah hukum akal? Hukum akal adalah penetapan satu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau penampilan satu perkara daripada perkara yang lain tanpa perlu kepada yang pertama ketetapan adat bagi menetapkan perkara tersebut, seperti satu tambah satu adalah dua. B. Ketetapan syarak bagi menetapkan suatu hukum. Ada hukum akal. Banyak hukum akal itu maksudnya dengan logik akalan.
ikut akal kita tu, ikut pada logik akal kita macam mana. Gitu. Kalau sebut dalam kitab ini, penetapan satu perkara kepada perkara yang lain atau menafikannya dengan tidak berkehendak kepada dicuba atau dilaksanakan. Contoh seperti menyatakan sebuah rumah itu wujud. Sebuah rumah itu wujud pasti ada tukang. Maka mustahil tiada tukang. Ataupun mustahil tiada pembuat rumah. So mesti ada yang membuat rumah. Itu adalah tukang perkara. Penetapan suatu perkara pada suatu perkara lain ataupun nafian suatu perkara kepada perkara yang lain tanpa perlu kepada ketetapan adat ataupun ketetapan syarak. Dia tak masuk campur lah adat dan syarak itu. Syarak lain, adat lain. So, apa kepentingan pemakan? Setiap orang wajib mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta mengetahui sifat-sifatnya. Naklah lebih dahulu dia mengetahui hukum makan dan pembahagiannya, kerana dia merupakan panduan bagi menentukan pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Sebab dia nak pemakan ni pentinglah. Sebab kadang kalau ikut Al-Quran pun kadang-kadang orang kadang tak terima. Dia tak terima. Jadi kita tengok perlu makan. Katanya apakah tanda wujud Allah Ta'ala? Ada alam. Mana sebelum dia akal ke alam ni ada. Mesti ada membuat. Mesti ada yang membina alam ini. Mesti ada yang menguruskan alam. Mana dari segi akal kita lah. Mesti juga akal kita macam tu. Daripada bagi akal kita, setiap benda berat, biasanya benda berat dia mesti jatuh ke bawah. Benda berat dia tak nak jatuh ke atas. Dari segi akal kita lah. Kita juga dari segi akal kita, kita nampak di sebalik bukit tu ada asap. Sebalik bukit ada asap. Bila ada asap menandakan ada api. Menandakan ada api lah. Macam tu. Melainkan kabus. Kabus ni lah kita. Kabus ni biasanya air hujan. Hujan adalah kabus. Atau waktu pagi. Ini bukan waktu pagi. Bukan kata waktu hujan. Waktu petang. Panas. Kita tengok di sebelah bukit tu adanya asap. Tahu. Bila ada asap yang menandakan mestilah dia nak beritahu pada kita mesti ada api. Pada dari segi akal kita lah, sudut akal, logik akal kita, mustahil asap ada tak ada api. Baik. Kemudian, tetapi akal sejahtera, waras dan sehat tidak akan dapat dicapai sekiranya akal itu bersendirian. Maka akal mesti berpadu bersyarat pula. Di akal ni basic, yang pertama basic lah. Tapi akal juga mesti dipandukan dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW, supaya kita punya pertimbangan itu lebih kuat, lebih mantap lah. Tak cukup dengan akal, sebab akal pun kadang-kadang ada masanya tersilap mentafsirkan sesuatu akal. Betul tak? Contohnya kita pergi pada tempat yang panas, daripada jauh kita nampak seperti ada air. Betul tak? Kita pergi pada pasir, waktu itu panas sekali. Kita tengok daripada jauh macam ada air. Air macam tu obat kan. Tapi bila kita pergi di sana, rupa-rupa tak ada air. Yang ada ialah padang pasir. Betul? So adanya akal boleh tersilap di dalam mentafsirkan suatu perkara. Contoh lagi seperti kita berjalan di dalam gelap. Kita berjalan dalam gelap, lepas tu kita nampak warna putih. Warna putih bergerak-gerak je kan.
bergerak-gerak lah. Jadi kalau ikut logik akal kita, ini mungkin hantu. Kenapa bergerak-gerak warna putih? Tapi bila kita pergi ke tempat tersebut, lebih dekat, rupa-rupanya kain je. Kain atau plastik kan. Kain mungkin ditiup-tiup di angin dan sebagainya. Jadi rupanya bukannya hantu, tapi ikut penilaian akal kita yang kadang-kadang tersilap. Tersilap mentafsirkan sesuatu, kita ingat dia adalah hantu, tapi bukannya hantu. Baik. Tetapi akal sejahtera waras dan sehat tidak akan dapat mencapai sekiranya akal itu bersendirian. Maka akal mesti dibantukan dengan syarak. Demikian juga syarak tak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki melainkan dengan akal sempurna. Walhasil antara kedua-duanya itu berlazim-laziman dan saling melu-melukan atau lain. So akal dengan syarak kan, so lazim-lazimi antara lain. Dia tidak boleh lagi lah. Untuk kita nak mentafsirkan suatu Quran itu dengan betul, kita pula akal juga. Tanpa akal, macam mana kita nak mentafsirkan akal itu dengan betul? Betul tak? Apalagi kalau kita nak baca kitab Arab, kita nak baca kitab Arab tak ada baris. Tanpa akal, tanpa ilmu dan akal, macam mana kita nak baca? Untuk dapatkan ilmu yang terdapat dalam kitab itu. Betul tak? Jadi ini perlukan pada akal, pertimbangan akal juga. Cuma akal kadang-kadang tersilap. Apalagi ada masanya nafsu menguasai akal. Kita nafsu ada syaitan, dia menguasai akal kita. Bila nafsu dan akal menguasai nafsu menguasai akal, jadi kita dah hilang pertimbangan ke situ. Benda yang halal jadi haram, benda haram jadi halal. Dan terbalik ikut kan. Baik. Melalui akal manusia boleh menerima ilmu nazari. Melalui akal kita manusia boleh menerima ilmu nazari. Mana-mana nazari? Pengetahuan yang memerlukan kepada fikiran. Nazar, masa-masa nazar ni perlu pada tilik, fikir, kaji, lihat kan, lihat, kaji kan, buat pendidikan, eksperimen pendidikan dan sebagainya. Itu dilakukan ilmu nazari. Yang kedua, mentadbir segala pekerjaan yang halus dan yang sulit. Akal. Mentadbir segala pekerjaan yang halus dan yang sulit. Sebab ada akal yang boleh mencapai tahap tinggi, ada akal yang tidak boleh mencapai tahap tinggi. Akal yang boleh mencapai tahap tinggi, dia boleh fikirlah benda yang halus. Benda yang halus ni yang dia rumit, dia boleh fikir. Contohnya buat kenderaan kan, buat kenderaan, buat kapal terbang, enjin kapal terbang, enjin kapal layar, enjin kereta, enjin tu macam-macam enjin kan. Jadi perlukan kepada akal fikiran yang kuat untuk kita nak fikir benda tu. Kau pastikan bila start hidup. Jangan kita buat tapi bila start dah hidup. Tak betul dalam fikirannya. Jadi akal pun tiga. Kemudian mendapat sumber penghasilan yang bermanfaat dan kebahagiaan. Jadi nak dapatkan sumber hasil yang bermanfaat dan kebahagiaan perlukan kepada akal. Tanpa akal kita tak boleh nak buat kenderaan, kita tak boleh buat kereta, kita tak boleh buat rumah, tak boleh buat bangunan, tak boleh buat tu macam-macam apa benda tak nak buat, jembatan kita tak buat. Sebab apa? Tak ada akal. Jadi akal anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bersyukur, tetapi mesti dikuatkan dengan syarat, hukum syarat lah. Baik, kemudian tugas akal. Akal dalam ilmu tauhid ada tiga. Pertama, menghukumkan sesuatu itu mesti ada. Yang kedua, menghukumkan sesuatu itu mesti tiada. Yang ketiga, menghukumkan sesuatu itu boleh ada dan boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada.
Hukum satu itu ada, ataupun hukum satu itu tak ada, atau hukum satu itu boleh ada, boleh tak ada. Baik. Hukum akad bagi pada tiga. Hukum akad bagi pada tiga. Yang pertama wajib pada akad, wajib daripada sudut akad. Yang kedua wajib mustahil pada akad. Yang ketiga harus pada akad. Pertama wajib pada akad ataupun wajib akli. Yang kedua mustahil akad ataupun mustahil akli. Yang ketiga harus pada akad. Dia tak ada haram pada akad. Kalau hukum syarak dia ada haram kan, harus, haram, makruh. Tapi kalau dari segi untuk hukum akad, dia ada wajib pada akad, mustahil pada akad, harus pada akad. So contoh, lihat yang pertama wajib pada akad. Okay. Perkara yang mesti ada dan akad tak boleh terima kerjaannya. Maka beliau dikatakan wajib Allah Ta'ala bersifat qidam. Maksudnya sifat qidam itu mesti ada pada Allah Ta'ala. Kita katakan wajib Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Wajib padakan Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Qidam sedialah. Maksud qidam itu tiada permulaan kepada wujud Allah Ta'ala. Tidak ada permulaan pada wujudnya. Sebab apa? Sebab memang dia sudah ada sebelum dia dijadikan alam, memang dia ada. So wajib pada akal kita Allah Ta'ala itu bersifat qidam, bersifat baqah dan macam-macam sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Okay. Jadi sifat qidam mesti ada pada Allah, itu wajib pada akal. Yang kedua mustahil pada akal. Mustahil pada akal contohnya mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat fana, binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendirinya. Tidak, mustahil. Atau kata mustahil pada akal. Mustahil pada akal Allah Ta'ala itu sifat lemah, sifat macam-macam lah yang tidak layak kepada Allah. Kemudian harus pada akal. Harus pada akal macam mana? Seperti keadaan seseorang, ada kalanya bergerak ataupun diam. Seseorang itu ada kalanya bergerak ataupun diam. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Kalau dia tak diam, dia bergerak. Dia dua je. Itu sifat makhluk kan. Yang makhluk ni kalau dia tak bergerak, dia diam. Tak, dia bergerak. Dia tak boleh diam dan bergerak serentak. Diam dan bergerak serentak tak boleh. Dia mesti adalah diam dan bahagian wajib akli. Wajib akli terbagi pada dua bahagi, iaitu wajib akli daruri dan wajib akli nazari. Okey, kita lihat wajib akli daruri. Daruri maksudnya mudah. Nazari ini perlukan kepada ilikan, kajian, pendidikan, dia kata nazari. Ya, macam mana dikatakan wajib akli nazari? Akan menetapkan sesuatu itu mesti ada tanpa memerlukan kepada perbahasan ataupun penelitian. Akan menetapkan sesuatu itu benda tak ada, tapi tak perlu kita nak berfikir-fikir pening. Contohnya, menghukumkan secara pasti satu itu separuh daripada dua. Menghukumkan secara pasti satu itu separuh daripada dua, atau dua itu separuh daripada empat, empat itu separuh daripada lapan. Betul? Mana benda-benda asal, benda basic lah. Tak payah nak pening-pening pada budak je satu pun boleh jawab, kan? Budak je satu pun boleh. Budak terika pun boleh jawab. Satu separuh daripada dua lah. Tapi dengan syarat dia belajar lah. Kalau tak belajar apa tak boleh jawab. Betul. Dia katakan wajib akal daruri. Maknanya daruri ini mudah. Daruri ini mudah. Tak perlu nak berfikir-fikir pening-pening kepala. Dah tahu, dah nampak jawapannya. 2 campur 2 4. Satu yang satu 2 kan. Tak perlu nak fikir-fikir sangat. Anda tahu jawapan dia. Okay. Kemudian yang kedua wajib nazari.
Wajib nazari akan menetapkan sesuatu itu mesti ada, tetapi memerlukan kepada perbahasan dan penelitian serta mendatangkan dalil-dalil kepada ketetapan tersebut. Contoh, wajib wujud Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Maka tak mudah menetapkan Allah Ta'ala itu wajib wujud, melainkan dengan diadakan perbahasan, mendirikan dalil. Wajib Allah Ta'ala itu wujud, pemandu wujud ada kan? Wajib Allah Ta'ala itu bersifat ada. Semacam-macam. Macam mana kita nak menetapkan Allah Ta'ala itu ada, sedangkan dia tak nampak? Sedangkan Allah Ta'ala tak nampak dilihat. Manusia ni dia tak percaya kalau dia tak nampak. Dia mesti nampak boleh percaya. Oh, kan? Jadi rupa kan? Oh, jadi bentuk dia. Jadi tercemok kan? Oh, panjang, oh pendek, oh tinggi, oh gemuk. Kita tak? Boleh rasa, boleh pegang. Maknanya panca indera kita boleh menangkap lah benda tu. Okay? Panca indera kita boleh menangkap benda tu. Oh, kita percaya, oh ada. Selagi mana panca indera tak ditangkap, oh kita tak percaya. Tapi Allah Ta'ala ada. Panca indera tak ditangkap. Betul tak? Panca indera tak ditangkap Allah Ta'ala. Macam mana zat Allah Ta'ala itu tak tahu Allah Alam. Dia dapat diserupakan dengan suatu pun daripada alam ini. Tetapi kita wajib percaya Allah Ta'ala itu wujud. Walaupun akal kita tak boleh nak terima contohnya, sebab tak boleh rasa, tak boleh pegang, tak boleh sentuh, tak boleh lihat, tak boleh bau, tak boleh dengar. Nampak? Jadi nak tak nak kita kena terima. Sebab itu memang ketetapan dia. Para ulama dan Nabi SAW itu dah tetapkan begitu. Apa tugas Nabi? Dakwah kan? Dakwah mengajak manusia menyembah Allah. Anak berubah wajib tadi bertawud, meninggalkan diri pada penyembahan kepada mengajak menyembah Allah dan meninggalkan diri daripada penyembahan kepada tawud, patung berhala. Betul tak? Jadi baik. Jadi yang contoh, wajib wujud Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Maka tak mudah menetapkan Allah Ta'ala itu wajib wujud, melainkan dengan diadakan perbahasan, berdirikan dalil. Mesti dibahas. Sebab ulama bahas berkenaan dengan sifat wujud. Wujud adalah ada. Apa tanda Allah Ta'ala? Ada. Adanya alam. Mustahil alam ini yang begitu canggih, begitu hebat, dengan ada lapisan langit, bumi dan sebagainya, mustahil tidak ada yang mencipta, tidak ada yang menguruskan alam. Mesti ada kan? Betul. Sampai itu tengoklah Al-Quran, dalillah dari Quran. Abillahi syakun, kata Allah Ta'ala. Abillahi syakun. Adakah pada Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu bukan pada keraguan? Adakah hamba ragu? Dan itu tak ada ragu lah. Maka dia akan wajib akli nazari. Wajib akli nazari juga. Kemudian bahagian mustahil akli. Mustahil akli terbagi pada dua bahagi, iaitu mustahil akli daruri dan mustahil akli nazari. Sama dengan wajib akli nazari dan daruri, ada dua. Mustahil pada dua juga. Harus pada dua lagi. Okey, harus akli, harus dua akal, dia ada dua bersama. Mustahil bersifat akal ada dua. Mustahil akal daruri, yang kedua mustahil akal nazari. Akal menetapkan sesuatu itu mesti tiada tanpa memerlukan kepada perbahasan dan penelitian. Contoh, akal tak boleh menerima bahawa satu itu separuh daripada tiga. Akal kita tak boleh terima satu itu separuh daripada tiga, tak boleh. Mustahil. Sebab satu separuh pada dua, dua separuh pada empat. Tiba-tiba kita kata satu separuh pada lima, atau tiga, atau tujuh. Jadi mustahil lah. Maknanya budak ada satu boleh jawab, betul kan? Ada satu boleh jawab. Kalau gendak boleh jawab.
Tapi dengan syarat dia belajar. Bab numpuk ni kan, numpuk. Budak-budak dia terikat pun dah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kan. Lepas tu huruf gandaan 10, 20, 30, 40, 50, 60 kan. Gandaan kan macam tu. Huruf ganjil, huruf genap. Mana huruf ganjil, mana huruf genap. Huruf ganjil 1, 3, 5, 7. Huruf genap 2, 4, 6, 8 kan. Kan mudah tu. Ada yang tegak tu boleh jawab. Anak-anak kita sekolah genap pun boleh jawab. Itu dia katakan mustahil akal dhawi. Maksudnya 1 daripada 3 ni mustahil, tak boleh terima dah akal kita lah. 1 separuh daripada 5 pun sama juga. Kemudian macam mana pula mustahil akal nazari? Ini susah sikit. Mustahil akal nazari, akal menetapkan satu mesti tiada, tetapi memerlukan kepada pembahasan dan penelitian serta dalil-dalil kepada ketetapan tersebut. Contoh, akal tak boleh menerima ada Tuhan yang lain daripada Allah. Akal tak boleh terima, macam mana akal waras kan? Akal yang waras tak boleh menerima ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Cuma kalau akal yang tak waras, dia boleh terima. Kalau akal tak waras, dia boleh terima lah. Allah Ta'ala, mana Tuhan ni banyak pada dia, pada nampak mereka lah. Dia ada Tuhan tu, Tuhan bukit, Tuhan gunung, Tuhan air, Tuhan api, Tuhan tu, Tuhan kan. Banyaklah Tuhan mereka. Tapi kalau kita, orang Islam, orang beriman pada Allah, hasil daripada penelitian kita, pengkajian kita, penelitian kita, apa kita belajar sebagainya, akan tak boleh terima Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Tidak boleh berbilang-bilang. Sebab kalau berbilang-bilang, Tuhan menunjukkan Tuhan itu lemah. Dia bukan lemah. Dan berbilang-bilang kadang-kadang berlakunya pertengkaran, pergaduhan, perbalahan. Contohnya dalam nak mencipta seseorang, Tuhan dia kata aku nak ciptakan Zaid, seorang lelaki bernama Zaid. Tuhan B kata aku pun nak cipta lelaki bernama Zaid. Jadi ada 2 Tuhan. Ada 2 Tuhan. Bila ada 2 Tuhan, mana Tuhan yang dahulu mencipta Zaid, itu yang dikatakan Tuhan. Yang kemudian mencipta Zaid, ini dikatakan bukan Tuhan. Dikatakan bukan. Itu sebab Tuhan tak boleh berbilang-bilang. Maknanya yang mencipta Zaid dahulu itulah yang layak dikatakan Tuhan. Yang kakak mencipta Zaid ataupun lambat mencipta ataupun lewat mencipta Zaid, tak layak dikatakan Tuhan. Tak layak dikatakan Tuhan. Betul tak? Jadi mustahil ada Tuhan berbilang-bilang. Mustahil ada Tuhan itu berbilang-bilang. Boleh tuan? Baik. Jadi akan menetapkan sesuatu itu mesti tiada, tetapi memerlukan pada pembahasan dan penelitian serta dalil kepada tentang tersebut. Contoh, akal tak boleh menerima ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Mana akal yang tadi maksudnya akal yang sempurna lah. Akal sempurna tak boleh terima. Akal tak sempurna, dia boleh terima je Tuhan banyak. Kita tengok apa yang dia sembah tu banyak kan. Keluar tu macam-macam Tuhan yang sembah. Betul tak? Ada tu. Maka tak mudah akal menetapkan mustahil. Maka tak mudah akal menetapkan mustahil ada syar'i sekutu bagi Allah, itu melainkan dengan diadakan perbahasan dan juga menjadikan dalil. Boleh? Cukup? Kita hadir hadis. Habis? Hadis? Baca tak hadis ni? Hadis 40 baca tak? Nak baca? Bagaimana tu?
Sudah tak. Sudah apa sana? Apa-apa? Banyak apa-apa? Masih dengan pembahasan hadis yang sama kan? Masih pertama itu ada berkenaan yang itu kan? Bukan hadis berkenaan apa tu? Jibril, ada Jibril itu lah. Berarti ada Jibril nombor 084. Ayat dia apa? Tak apa. Baik. Masih lagi dalam bab memulangkan zakat kan? Memulangkan zakat. Kalau muslim pertama wanafana di ulumi tidak amin. Perintah Allah Ta'ala menyuruh mengambil harta orang-orang yang mampu, kerana harta orang-orang itu menjadi hak orang-orang yang perlu, sebagaimana yang ditegaskan di ayat tersebut adalah membuktikan bahawa harta bukanlah punya seseorang secara mutlak. Harta bukannya hak mutlak seseorang. Sehingga boleh dimiliki atau dibelanjakan menurut kemauan hati. Tetapi harta adalah kepunyaan Allah. Sesuai dengan ayat yang ataslah, wallazina fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang maksudnya, dan yang pada harta mereka ada hak yang maklum bagi orang yang minta dan orang yang tidak mampu, wal mahrum. Jadi perintah Allah Ta'ala yang menyuruh mengambil harta orang-orang yang mampu, kerana harta orang itu menjadi hak orang-orang yang perlu, sebagaimana yang ditegaskan di ayat tersebut, adalah membuktikan bahawa harta bukanlah punya seorang secara mutlak. Betul kan? Bukan hak mutlak kita, tetapi kepunyaan Allah. Yang ditetapkan pembahagiannya hingga boleh dimiliki atau dibelanjakan menurut kemauan hati. Tetapi harta adalah kepunyaan Allah Ta'ala yang ditetapkan pembahagiannya kepada orang-orang yang tertentu, yang ditentukan. Kan ada 8 asnaf. 8 asnaf yang layak menerima zakat. Kan? Fakir miskin. Lepas tu orang yang berhutang, fisabilillah. Kemudian orang yang tertahan harta, betul tak? Orang yang dijinakkan hati mereka, wal mu'allafati qulubihim, orang yang dijinakkan hati, orang yang berhutang, orang tertahan harta. Dia adalah orang-orang yang layak menerima zakat. Amil pun masuklah. Amil pun menerima zakat kan? Dia pun dapat 1/8 lah. Wal amilin, orang yang bekerja untuk memetakkan jadi. Baik. Dan pembahagian yang diturunkan itu wajib dikeluarkan menurut ketetapan syariat. Dan barang siapa yang enggan melakukannya, wajiblah diambil daripada secara paksa. Apa? Sesiapa yang tak nak keluar zakat kita dipaksa, katanya. Pihak pemerintah katanya dipaksa lah. Siapa yang tak nak keluar zakat ni? Betul dipaksa lah. Boleh kan semua dipaksa. Wajib diambil secara paksa gitu. Macam tu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, sewaktu ada segolongan orang Arab yang tidak mahu mengeluarkannya sebaik saja Rasulullah wafat. Beliau telah memerangi mereka dan berkata, wallahi la uqatilunna man farraqa baina as-salati waz-zakat fa inna az-zakat haqqul mal. Wallahi law mana'uni
law mana'uni ina unakan kanu yu'addunaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatal tuhum ala man'i. Maksudnya hadis riwayat Imam Bukhari, maksudnya apa? Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membeza-bezakan antara sembahyang dan zakat. Karena sungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka menekah aku yang daripada memberi zakat, kambing betina yang pernah mereka tunaikannya kepada Rasulullah, nescaya aku memerangi mereka kerana tegahannya itu. Apa? Jadi maknanya kalau pada zaman Nabi mereka boleh keluarkan zakat, kenapa tidak pada zaman Sayyidina Bakar? Itu yang kata peristiwa peperangan dah. Sayyidina Bakar memerangi orang yang tidak keluarkan zakat, menggunakan zakat. So bolehlah kalau ikutkan pemerintah, dia boleh dia paksa ambil. Orang-orang yang mengelak di sedang kan mengelak tak nak keluarkan zakat, boleh dah pasakan hukumkan dulu. Orang yang melakukan zakat berarti orang yang belanjakan hartanya untuk maslahah dirinya dan maslahah orang lain. Siapa keluarkan zakat, maknanya dia gunakan harta itu untuk kemaslahatan diri sendiri dan ke orang lain. Dia dapat kata orang lain yang susah, yang memerlukan bantuan. Sebab dalam dunia ni ada orang kaya dan ada orang susah. Ada orang yang cukup-cukup makan ya, ada juga cukup-cukup makan. Ada orang fakir, ada miskin. Fakir ialah macam mana, miskin macam mana antara ini. Miskin ni ialah seseorang itu keperluan dalam seharinya, contohnya RM50 kan, tetapi dia hanya mampu sekadar berapa ringgit, 50 ada RM30 lah, RM30 dia, dia miskin lah. Kalau fakir ni keperluan sehariannya contohnya RM50, jadi bagus RM12 dia, RM15 dia mampu jadi. Itu dikatakan dah fakir lah, belum fakir. Okey. Fakir ni dia bukan sahaja di luar bandar ada orang fakir miskin. Dalam bandar pun ada juga orang fakir miskin. Kita tengok yang duduk bawah jembatan kan. Duduk bawah jembatan, tidur di lorong-lorong tu, tidur kat koridor-koridor. Pasal raya, kerana dosa dan sebagainya. Orang tak ada harta, fakir miskin kan, gitu. Walaupun mereka duduk di bandar besar, tapi tetap juga miskin. Apalagi zaman sekarang ni, harga barang-barang, sewa rumah, semua keperluan adalah mahal. Nampak je kalau kau duduk ke mana, orang kata aku duduk. Tapi masih lagi dalam golongan orang fakir miskin. Sebab duitnya pun tak mampu nak support dan supaya kehidupannya. Demi adalah dipuji dan didoakan kesejahteraannya serta ditambahkan keberkatannya kerana kebaikan dan kemurahannya. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min yaumin yusdul ibad fihi illa wa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allah ma'ti mumsikan halaban wa yaqulu akhar Allah ma'ti mumsikan talaban." Riwayat daripada 5 orang. Maksudnya tiada ada satu orang, tidak ada satu hari yang berbagi padanya oleh seorang hamba, melainkan ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Maka salah seorang pada kedua tadi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang membelanjakan akan hartanya akan gantinya. Allah ma'ti memberikan halaban." Ya Allah, tentu berikanlah orang yang infakkan hartanya akan dan halaban bergantilah. Allah ma'ti memberikan halaban. Wa yaqul akhar, berkatalah malaikat satu lagi, Allah ma'ti mumsikan talaban.
Ya Allah, Kau berikanlah orang yang menahankan harta itu tak dapat binasa. Tak dapat binasa. Kalau dapat tadi ganti. Siapa yang suka infakkan hartanya pada Allah Ta'ala akan beri ganti yang lebih baik. Siapa yang suka menahankan hartanya, kedekut, kikir, kedekut, kikir, apa lagi? Tangkai jering, kan? Macam-macam istilah lah. Untuk orang yang kedekut ni kan, suka menahankan harta tadi. Jadi Allah Ta'ala itu akan membinasakan harta dia. Allah mati memsikan dalam. Contoh yang paling mudah, siapa tu? Qarun kan? Qarun dia tak nak keluarkan zakat. Qarun ni dia orang berharta lah, orang kaya lah pada zaman Nabi Musa. Sebab saya dia mempunyai gedung harta yang begitu banyak. Gedung harta yang banyak. Anak kunci gedung-gedung harta tadi dipikul oleh unta-unta. Unta yang banyak lah, sebab banyak harta itu. Kunci dia banyak, kunci banyak. Biji tu banyak harta dia. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan dia keluarkan zakat, tapi kita tak lah. Dia akhirnya terperosok dalam tanah kan, sebabkan harta tadi, kena harta Qarun. Jadi tuan kalau jumpa harta dalam tanah, orang kata harta Qarun. Kenapa dia katakan harta Qarun? Kerana diambil daripada istilah Qarun tadilah. Qarun yang tidak mahu mulakan zakat. Allah Ta'ala binasakan juga. Nauzubillah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kedekut, yang lokek, yang tak kajirin, yang tak mahu mulakan harta kita pada orang yang kita nak bantu. Jadi tidak ada satu hari yang berpagi-pagi padanya oleh hamba-hamba melainkan ada dua malaikat yang turun padanya. Maka salah seorang dari keduanya berkata, berdoa, Ya Allah, berikanlah pada orang yang berbelanja akan gantinya. Dan yang seorang lagi berkata, berikanlah pada orang yang bakhil akan kebinasaannya. Orang yang tidak melakukan zakat dianggap orang yang bakhil, katanya akan menjadi alat untuk menyesanya di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man atahu malan fala yu'addi zakatahu mislu lahu yaumil qiyamah sujaan aqra lahu zabibatani yutawiqahu yaumil qiyamah summa yukhadhu bilah zamataihi summa yaqulu ana maluka aqul hatta kau wa ana kanzuka summa tala wala yahsabanna allazina yamkhuruna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytahu ma bahilu bihi yaumil qiyamah. Maksudnya pada siapa yang diberi Allah Ta'ala harta, kemudian dia tidak mulakan zakatnya, akan dirupakan baginya pada hari kiamat seekor ular yang botak kepada Sujamul Aqra. Nama ular lah. Ular yang botak kepada ular, memang botak kepada kan. Itu. Dia kata ular botak kepala lah. Oleh ketiadaan rambut, kerana terlampau lama hidupnya dan banyak pula racunnya. Banyak racun lah. Lagi mempunyai dua topok hitam di atas dua matanya yang membelitkannya pada hari kiamat. Kemudian dia menyentuh dengan dua belah mulutnya. Saya berkata, aku ini harta kau, aku ini perbendaharaan kau. Kemudian Rasulullah membaca ayat tersebut. Ayat tadi lah, wala yahsabanna allazina yamkhurun. Janganlah orang yang bakhil dengan apa yang telah diberi Allah Ta'ala kepada mereka dari kelebihannya itu, menyangka bahawa iaitu baik bagi mereka, bahkannya jahat bagi mereka. Akan digantungkan di lahir mereka apa yang mereka bakhilkan dengan dia pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.
InsyaAllah akan datang yang keempat, berpuasa. Kitab ni jalan beli tak ni? Belum. Itu banyak kita. Waktu program dekat Royal Funan itu banyak agam. Royal Funan program Convention Asatizah. Situ sudah pastilah ada tak ada. Itu program silat. Jawatan tapi tak tahu lah dijual ke tak dijual, boleh tengok lah. Itu silat. Yang ada silat tu je lah 3 hari tu sampai hari Ahad. Bisa? Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salihin wa 'ala mutaqabbala wastan halala wa barakatan kasra wa sirran bertani alim wa jalla qulubana bi nuril manfaataka wa ta'arifin. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum.